England umum penarikan diri 4 hari sebelum saingan berlangsung setelah 3 daripada 4 perseorangan lelaki mereka alami kecederaan. Bagaimanapun England tidak menamakan identiti pemain terbabit, namun berdasarkan senarai nama yang beraksi di Piala Sudiman minggu lalu adalah Johnny Thorjusson, Harry Hwang dan Ethan Rose, sementara Toby Penty sepatutnya bersama skuad England di Aarhus minggu ini. Ini juga bermakna Malaysia tidak perlu membuat perhitungan dengan England dalam aksi pembukaan kumpulan D dengan hanya perlu menumbangkan Canada dalam aksi terakhir kumpulan seandainya mahu capai sasaran suku akhir serta waspada dengan ancaman Jepun. Okey, ya memang kita tahu bahawa tim England withdraw daripada Thomas Cup. Jadi memang kita juga difahamkan bahawa tak ada reserve lah untuk masuk lagi. Jadi kita punya group akan tinggal dengan 3 tim sajalah. Jadi memang untuk kita ia ia mungkin menjadi lebih senang untuk maju ke knockout stage quarter final, tapi kita masih ada misi lagi lah dalam group match bahawa kita akan terus bersedia untuk bertembung dengan tim Jepun lah, selain daripada tim Kanada dengan fokus dan komitmen yang 100% lah. Jangan pergi mana-mana sebab Piala Thomas dah nak mula ni. Jadi Malaysia dapat orang kata langkah kanan sebab aksi dengan England ni. Kita dah confirm dapat point dah kat situ. Yes, of course. Dan lepas tu Malaysia akan menentang Canada pada 12 Oktober dan kemudiannya akan menentang Jepun pada 14 Oktober. Dalam pada itu, kempen Piala Sudirman tempoh hari memperlihatkan kekurangan kekuatan dalam beberapa kategori, khususnya perseorangan wanita. Walaupun gandingan Emtina dan Perlitan dalam bergu wanita tampil semangat juang tinggi, ia belum cukup menandingi beberapa pemain dunia di kejohanan itu. Kini di Piala UBA, Malaysia perlu congat strategi terbaik memandangkan skuad negara diletakkan sekumpulan dengan juara 14 kali, China serta tuan rumah Denmark sambil fokus kepada menumbangkan Canada. Kapten pasukan Lee Meng Yan bersama 7 lagi pemain berangkat dari Malaysia lewat malam Isnin bagi menyertai skuad negara di Aarhus, Denmark dengan saingan akan membuka tirai Sabtu ini. Saya rasa selepas Sudirman, saya rasa semua adik-adik semua junior sekalian sangat fighting lah dalam Sudirman Cup. So I think they already prepare very well. Then mereka akan sambungkan mereka punya fighting spirit ke Uber Cup dengan Thomas Cup lagi. Walaupun mereka tidak berjaya untuk ambil 1 point, tapi saya rasa mereka sudah try their best and then they show out all the fighting spirit. Although they are underdog and we are underdog, but they show out all the fighting spirit and then they perform very well every time and they keep ambil point dengan sebanyak mungkin. It's a very good fighting spirit and it's a very good experience for them lah. Okey, so seperti yang kita dah awal-awal cakap tadi, ini adalah jadual untuk Piala UBA pula. Denmark menentang Malaysia pada 9 Oktober, China menentang Malaysia pada 10 Oktober, sementara itu Canada menjadi lawan buat pasukan Malaysia 11 Oktober nanti. Baiklah, untuk dapatkan perkembangan lebih lanjut dan juga analisa secara terperinci, kita bersama dengan wartawan Adam Zamri. So Adam, persoalan yang ditanyakan oleh ramai orang, kenapa England membuat keputusan sebegini pada last minute dan ada kemungkinan tak BWF mencari pengganti untuk bersaing dalam kumpulan D nanti, Adam? Baik, perkembangan terkini yang saya peroleh adalah tiada pengganti akan mengisi kekosongan itu seperti yang telah dilaporkan dalam laporan tadi. Namun untuk membicarakan kenapa England membuat keputusan yang drastik ini, saya kira ia tidak masuk akal kerana ini adalah perkara yang kedua dilakukan oleh Persatuan Badminton England selepas tidak menangkan Chris Langridge dan Marcus Ellis ke saingan Olimpik Tokyo tempoh hari. Jadi mereka mungkin boleh menggunakan pemain-pemain muda, namun mungkin juga kesuntukan masa ia menimbulkan sebanyak spekulasi ataupun polemik dalam kalangan peminat badminton di England sendiri kerana mereka merasakan ini peluang terbaik ataupun sekurang-kurangnya medan pendedahan buat pemain-pemain England. Namun di pihak kita seperti yang telah dikatakan dalam laporan,
peluang yang cukup cerah untuk Malaysia, barisan muda negara, capai sasaran ke peringkat suku akhir. Hanya perlu menang satu perlawanan saja bagi memastikan kita ke pusingan kalah mati. Alright, okey. Tapi mungkin Adam ada pendekatan bersama dengan pemain-pemain kita. Apa kesan penarikan diri ini kepada pemain Malaysia, Adam? Baik, satu di sini seperti dikatakan dalam laporan ini bahawa kita hanya perlu mencongak perlawanan menentang pasukan Kanada dan jika kita menentang pasukan Jepun nanti, mungkin barisan kejurulatihan boleh mencongak menggunakan barisan kedua kerana kita boleh dianggap sudah pun layak ke peringkat suku akhir seandainya menumbangkan lawan Kanada. Jadi pelbagai corakan, scratch pair dan sebagainya boleh dilakukan yang akan memberikan kelebihan buat kita jika kita berhenti di peringkat kalah mati nanti. Alright, okey. Adam, China, Denmark di atas kertas boleh dikatakan lawan yang sukarlah buat Malaysia dalam saingan Piala UBA. Tapi untuk Kanada pula, mereka mempunyai ranking negara yang lebih rendah berbanding dengan Malaysia. So, boleh ataupun tidak kita anggap Kanada ni sebagai lubuk untuk kita kutip mata? Baik, ini untuk Piala UBA, saya rasa tidak adil untuk menganggap Kanada lemah sebegitu kerana harus diingat walaupun ranking negara mereka adalah lebih rendah dari Malaysia, pemain-pemain mereka ada di antaranya lebih baik daripada Malaysia dari sudut ranking. Michelle Lee misalnya dari acara perseorangan wanita dan begitu juga bagaimana Kristen Tsai dan pasangannya dalam acara bergu wanita hampir-hampir lagi mengejutkan pasangan Jepun dan juga pasangan Belanda di peringkat kumpulan pusingan Sukan Olimpik Tokyo tempoh hari. Hanya tuah saja tidak memihak kepada mereka. Jadi saya kira pasukan Malaysia tidak boleh memandang rendah walaupun Kanada adalah lawan yang harus ditumbangkan sementara kita harus mencongak strategi yang cukup terbaik menentang Denmark kerana ia adalah seperti 50-50. Sementara itu kita belum mengharapkan keajaiban menentang dalam peringkat kumpulan nanti. Jadi konklusinya semua lawan dalam peringkat kumpulan Malaysia tidak boleh pandang rendah. Yes, tak apa. InsyaAllah mampu. Tambahan info yang saya baru dapat, seperti dilaporkan, sepatutnya 7 pemain termasuk Kapten Lee Meng Yan terbang dari Malaysia ke Aarhus, Denmark. Namun bagaimanapun terdapat sedikit masalah. Siti Nur Syohaini terkandas semalam. Namun dikabarkan malam ini dia akan bertolak ke Aarhus, Denmark setelah mendapat pelepasan. Jadi perkara kecil yang merencatkan sikit namun tidak memberikan kesan banyak buat skuad badminton wanita negara untuk Piala UBA kali ini. Alright, okey. Sedikit perkembangan yang mungkin ditanya-tanyakan oleh netizen, Adam. Sampai je ke Aarhus, Denmark tu, macam mana SOP dia? Adakah mereka perlu kuarantin? Adakah mereka perlu duduk dekat hotel ke? Macam mana tu, Adam? Baik, SOP di sini tidak sebegitu ketat sebagaimana di Sukan Olimpik Tokyo. Namun kami petugas media yang hadir di luar Eropah harus menunjukkan bukti sudah pun divaksin dan juga sudah pun membuat ujian swab yang menunjukkan keputusan negatif. Dan selama 3 hari kami perlu mengasingkan diri, kuarantin di dalam bilik, tidak boleh pergi ke mana-mana sehinggalah diberi pelepasan daripada pihak badminton Denmark dan juga BWF. Dan saya kira lagi sehari 2 kami sudah boleh pergi ke venue seperti biasa. Jadi SOP-nya lebih ringan. Cuma di sini menariknya masyarakat Denmark di sini tidak memakai pelitup muka sebagaimana kita di Malaysia. Sebaliknya, sesiapa yang pakai pelitup muka akan dipandang pelik seperti mana saya dan juga juru kamera Saiful Azhar Muhammad Kasim. Jadi sesuatu yang agak janggal dan canggung juga kami di Aarhus, Denmark ini. Dah lupa dah rasa macam mana tak pakai face mask in public tu. Okey, thank you Adam atas perkembangan dari sana. Hopefully ada banyak lagi good news yang boleh Adam bawakan kepada kami di sini. Thank you Adam. Baik, terima kasih.